Allah Ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi bi barakati al-mudir khala. Bermula hakikat ilmu hidayah itu, betul Bermula hakikat ilmu hidayah. Jadi ini pengkajian yang kedua, iaitu berkenaan dengan ilmu hidayah. Ada ilmu bernama ilmu wasil yang sampai kepada Allah. Ini kita panggil ilmu hidayah. Ada bernama ilmu fiqh, ada bernama ilmu makrifat. Ini ilmu hidayah yang tiada ia daripada jalan kasar, tidak boleh diusaha. Hidayah, iman, takwa, apa lagi? Tidak boleh dengan melalui jalan usaha. Dia dapat melalui pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu siapa-siapa yang tidak mengaji ilmu ni, dia tidak akan dapat memahami. Nanti dia kata kalau tak berusaha mana nak dapat? Itu dunia. Adapun nak mendapat hidayah, dia bukan melalui jalan usaha, tetapi jalan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Itu dia. Nabi Muhammad SAW pernah diberi amanat Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, mu tak boleh beri hidayah kepada siapa yang kamu suka, tetapi Allah beri hidayah kepada yang dia pilih. Itu dia ilmu hidayah. Apa dia ilmu hidayah? Iaitu yang tiada ia daripada jalan kasab. Kasab bermakna usaha sendiri. Saya nak jadi orang alim, saya nak jadi tok wali, saya nak jadi awliya, tak boleh. Nasib baik saya, lebih-lebih lagi saya jadi nabi, lagi berat. Iaitu sifat yang lazim, ia akan ihatahnya dengan takluk akan dia. Iaitu satu sifat yang lazim, yang sudah menjadi satu ketetapan, akan ihatah menyeluruhnya dengan takluk akan dia. Takluk akan dia bermakna itu milik Allah semata-mata. Tidak ada orang yang boleh beri, tak ada orang yang boleh rakmin. Mula ada hidayah ke tanda. Oh, okey. Kita boleh beri, tetapi keputusannya di tangan Allah. Aku nak beri hidayah. Nak ke? Tak boleh. Kita beri, cerita boleh, tetapi pemilihannya tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Firaun jumpa Nabi Musa, macam Musa jumpa Firaun. Dia offer tapi tak dapat sebab pilihan daripada Allah. Izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya Fir'aun, kata dia, nak kata tidak kamu, aku nak tunjukkan kamu jalan menuju Allah. Dia offer tapi tak dapat. Sebab apa? Fir'aun tidak adalah pilihan Allah. Jangan pula kita pula. Kalau saya jadi ketua, insya-Allah saya boleh beriman dengan kampung ni. Tu raja jahat. Kalau saya jadi ketua, saya boleh masukkan iman-iman dan saya boleh jaga Islam. Who are you? Buat Tuhan suruh kita berusaha melakukan perintah Allah, bukan mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak boleh. Kalau orang tu tak ada hidayah, kekal tak ada hidayah. Sebab tu sudah duduklah di posisi mana pun, tetap sama dari segi takwaan kita kepada Allah. Tak ada masalah. Jangan kata sekiranya saya boleh, tak boleh. Belum tentu. Ada satu kes, saudara, ini saya nak ceritalah. Di zaman sahabat Nabi, ada seorang yang bersuara sedap sekali suaranya, dan dirupa pun lawa. Nak minta jadi Bilal, nak minta jadi tukang azan. Nabi kata tak apalah, biar Bilal lah. Bilal ni saudara, suara pun tak sedap, rupa pun negro, orang Badui, keturunan Badui. Mana nak lawa? Rupanya dengan caranya, ya Rasulullah, saya orang yang gian-gian, suara saya sedap, saya boleh mengalunkan azan lebih baik daripada Bilal. Nabi kata tak payahlah, biar Bilal lebih baik. Saya nak cuba ya Rasulullah, minta sangat Rasulullah bagi. Okeylah, azan lah, subuh nanti awak azan. Dia pun dengan suaranya yang lemak merdu, dengan rupanya yang handsome, memberi alunan suara azannya di pagi hari. Setelah waktu subuh sudah, Jibril turun. Jibril AS turun, ya Rasulullah, kenapa hari ini subuh tak jadi ke? Jibril tanya. Rasulullah kata, kenapa ya Jibril? Aku tidak dengar suara azan di langit. Melekat-melekat di langit tidak mendengar suara azan. Kenapa? Ada, kata dia. Tok Johor dikir azan tu sedap tu. Tak sampai ke langit. Pasal apa? Dia nak memperkenalkan suara yang sedap. Dia berpendapat dia suara lebih baik daripada yang
yang sedang ada, maka dia lebih baik. Akhir sekali saudara, orang ini suara yang tidak sampai ke langit. Saya lebih alim, saya lebih bertakwa, dia tak erti apa-apa. Orang ni sama bertapak dengan Firaun. Dia berasa dia boleh. Sebab tu sudah jaga. Siapa saja yang tidak mempelajari ilmu ini, mengikut Imam Al-Ghazali, man lam yataghalghal bihadzal ilmi yukhafu alaihim su'ul khatimah. Siapa yang tidak berminat belajar ilmu ni, dia khawatiri akan mati dalam kecelakaan. Macam tadilah. Oh, dia mengata mana boleh, dia agama tak erti apa tak erti, tengok aku orang alim. Kalau aku mengata insya-Allah habis masa-masa sosial tak ada. Siapa awak? Sebab apa? Ilmu hidayah, petunjuk dan hidayah ini, kata dia, tiada ia jalan kasar. Sebab tu siapa saja pegang. Tetapi kita boleh, kalau kita pihak bawah, kita boleh bentuk nasihat. Kalau kita sebagai bapa, didik anak dan isteri. Kalau kita sebagai pengulu, didik orang kampung, tak ada masalah. Duduk di pos masing-masing. Dan ketetapan sudah pun ada di tangan Allah. Saudara, di zaman pemerintahan Abu Lahab dan Abu Jahal, Allah boleh cetuskan seorang Nabi bernama Muhammad. Kenapa boleh berlaku? Sedangkan pemerintahnya Abu Lahab. Kalau pemerintah sezalim mana pun, Allah tetap boleh melahirkan orang baik di bawahnya. Tak ada masalah. Dan Abu Lahab kekal sebagai Abu Lahab, dan Rasulullah kekal sebagai Rasulullah. Tidak ada apa-apa berlaku satu kecacatan dalam masalah ibadat. Tak ada. Kecuali kita yang tak faham saja. Di zaman Nabi Allah Musa AS, di zaman keganasan Fir'aun yang membunuh semua lelaki keturunan Israel, tetapi Musa tetap Musa. Tak ada cacat di segi perkembangan agama Islam. Tidak cacat. Tak perlu Nabi Musa pergi ganti Fir'aun, tapi tetap Nabi Musa. Nak bunuh pun tetap Musa alaihissalam. Begitulah di zaman Nabi SAW. Begitulah zaman khalifah-khalifah, saudara. Semua sekali berfungsi yang sama. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, saudara, di zaman dia Imam Malik masih hidup, Imam Syafi'i masih hidup. Tak ada apa Imam Syafi'i over Edi Sultan. Nak kira alim Imam Syafi'i. Sebab apa? Fungsi pemerintah sudah dipegang oleh Harun Ar-Rasyid. Maka Imam Syafi'i berfungsi sebagai imam lah, berbentuk di posisi masing-masing. Duduk di posisi masing-masing. Dan orang tua-tua pernah berkata, tidak hilang bisa ular menyusup akar. Jangan bimbang, duduklah kat mana pun. Kalau kita orang mulia tetap mulia, kalau orang hina tetap hina. Pilihlah posisi apa yang tertinggi sekalipun. Yang mulia kekal mulia, yang hina kekal hina. Tidak menjadi hina kita orang bawah, dan tidak mulia kita orang atas. InsyaAllah tidak ada perubahan. Begitu juga dengan hidayah tadi, tidak ada perubahan. So, sekasap yang lazim ia hatahnya dan takluk dengan dia di bawah genggaman Allah, dan tiada berkehendak ia dalam nukai itu, maka hukum wujud. Tak perlu, tidak perlu ada, dan tidak berkehendak demikian itu, tak perlu kita nak ejah, dia tak boleh. Maka hukum wujud, itulah dia ketetapan Allah. Maka hukum wujud bermakna begitulah seadanya. Maka apabila telah hasil hamba itu akan khususiah yang mulia ini, apabila seseorang hamba faham masalah ilmu hidayah, ataupun apabila seorang manusia mendapat hidayah, ataupun seorang manusia mendapat pimpinan daripada Allah, maka adalah perjalanannya dengan dia. Allah sendiri yang pimpin dia, Allah sendiri yang beri dia fahaman, Allah sendiri yang akan memberi dia ilham, dan sampainya kepadanya, Allah sendiri yang bawa sampai kepada ilmunya dengan dia, dan rojoknya dia macam mana pun kembali balik kepada Allah dalam dakapan kasih sayangnya, daripadanya dengan dia, daripadanya dengan dia, daripada Allah kepada hamba-Nya. Tak masalah apabila mendapat hidayah itu tadi kepadanya, kerana bahawasanya yang ditentukan dengan ilmu ini, yang dikatakan ilmu ni tadi ialah, iaitu yang lemah ia daripada mendapat barang hasil baginya. Barang ini milik Allah. Sebab tu disebut dengan ilmu. Wa ilmu dia ilmu hidayah, ilmu yakin, ilmu taqwa, semua sekali milik Allah. Maka bagaimana kita nak dapat? Cari siapa pemiliknya. Allah beri pada siapa? Kalau di zaman Nabi SAW, maka sudah pasti ilmu Allah ajarkan kepada Nabi yang bernama Muhammad SAW. Maka semua para sahabat terpaksa mengambilnya daripada Nabi SAW. Sebab ilmu tadi telah pun Allah beri kepada Nabi Muhammad, hidayahnya dan sebagainya. Begitu. Kemudian ilmu ni tadi, hidayah tadi, menjadi bahan milik
hak asasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dicetak rompak. Sahabat nak ambil dengan Nabi, dia terpaksa taat pada Nabi, terpaksa tanya Nabi, terpaksa hormat pada Nabi, dan terpaksa tunduk di bawah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nak ambil ilmu hidayah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ duduk saudara sekalian. Sebab itu saudara, ilmu ni bukan bahan carian. Ilmu bukan barang carian, tetapi bahan pemberian. Sebagaimana kita belajar lepas-lepas. Dia nak beri kepada siapa? Kepada orang yang dia kasihlah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Yahdihi. Ilmu hidayah tadi dia beri kepada orang yang dia suka. Baik, setelah dia beri kepada orang ni, kenapa orang tak dapat? Dapat juga, tetapi melalui orang tadi. Allah telah amanahkan kepada orang ini, beri kepada orang lain. Misal kata, bank negara dia memiliki khazanah duit yang banyak. Maka semua bank lain demand dengan bank negara. Maybank demand dengan bank negara nak berapa bilion. Catat bank pun demand dengan bank negara, Melayu Banking apa. Jadi semua sekali duit dalam bank tadi milik bank negara. Bank negara dia kena bayar balik lah. Saudara sekalian, jadi pemilik duit ni tadi minta dengan orang ada banyak duit. Kemudian yang orang tadi pergilah minta duit dengan bank tu tadi. Saudara sekalian, begitu juga Allah beri kepada orang yang dia pilih, maka orang inilah terpaksa diamanahkan beri kepada orang lain. Sebab itu disebut al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tadi adalah pewaris para nabi. Ada pada nabi apa? Akhlak. Maka ulama kena berakhlak. Ada pada nabi ilmu, maka ulama kena berilmu. Ada pada ulama nabi sabar, ulama kena sabar. Ada pada Nabi jujur, ulama kena jujur dan sebagainya. Maka semua benda ada pada Nabi tadi mesti ada pada ulama. Tetapi sebanyak mana yang dia ada, subjek kepada berapa banyak autoriti yang dia dapat. Serta bank, katakan dia dibenarkan untuk memiliki aset sebanyak 10 bilion. Dia minta 20 bilion, tak dapat, ikut kota lah. Jadi ulama tadi pun macam tu lah. Ada pada dia bertaraf sebanyak mana aulia ni tadi. Allah beri dia kelebihan sebanyak mana? 1,000, 5,000, 7,000, 5,000, 7,000, 4,000, terpulang kepada kelebihan masing-masing. Nabi of course yang terbanyak 100% kemampuan. Kemudian turun kepada sahabat sampai kepada ulama. Maka warasatul anbiya. Jadi dia mewaris berapa banyak yang diwarisi kepadanya dari segi ilmu. Kemudian ilmu itu tadi diajarkan kepada orang. Maka sebab itu saudara sekalian, ilmu adalah bukan bahan carian, tetapi bahan tuntutan. Aku nak ilmu dengan dia. Apa syarat dia? Oh, kena gini-gini. Kena gini-gini. Misal kata saudara kita nak cari satu benda di kampung orang, nak durian. Maka kita cari, mana kampung ni ada milik durian banyak? Oh, tak ada ahli. Mana rumah tak ada ahli ni sekian-sekian. Bagaimana cara nak dia pergi, dia suka apa, dia minat apa, dia minat dikir barak. Oh, bawa kaset dikir barak 3 keping. Sebab apa? Nak benih dulu durian daripada tak ada ahli tadi. Maka dapat. Tapi kalau kita ganas dengan dia tak bagi. Begitu juga ilmu tadi, sedang Allah berikan kepada orang yang dia suka, maka kita nak tadi terpaksa mencari siapa pemiliknya tadi. Yang dikatakan ihata, yang menyeluruh tadi, selalunya kalau di zaman Nabi, of course Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada alim ulama, maka memegang benda itu. Oleh sebab itu saudara sekalian, saya nak tulis jadual dia. Jadual supaya mudah kita faham. Ini bukan nak suruh tulis, supaya saudara mudah faham. Okey, sekarang kita tajuk kita ilmu hidayah. Ini dia. Bagaimana nak mengundangnya? Bukan dengan jalan kasar. Kasar ni bermakna usaha. Tak boleh. Saya ada duit, saya nak belajar dengan dia, aku bayar je 1,000 sehari. Belum tentu dapat. Jangan ingat duit banyak boleh beli ilmu. Jangan ingat kita harta banyak boleh beli ilmu dengan dia. Tidak. Itu sebagai pengorbanan supaya kita menjadi bata trade. Jualkan kasih sayang kita, jualkan pengorbanan kita untuk dapat dia punya hak ni tadi. Sebab ilmu ada pada dia. Baik, Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini pemiliknya melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai pemilik yang maujud tadi. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam distribute benda ni kepada para sahabat. Saudara sekalian,
Kenapa Nabi hantar kepada para sahabat? Sebab Jibril hantar kepada Nabi. Maka ini kita panggil dia wahyu ahkam. Syariat akan tulis. Ini kita panggil dia wahyu ahkam daripada Jibril kepada Rasulullah. Kemudian bila sampai kepada para sahabat, sahabat juga akan menggunakan kaedah yang sama. Hantar kepada para orang bawahan dia, sahabat-sahabat lain, maka dengan menggunakan wahyu ilham. Ini mula masuk perbahasan kita, pengajian kita. Dan wahyu ini ada terbahagi dalam 4 jenis wahyu. Yang pertama sekali, secara kita panggil dia wahyu ilham. Yang kedua kita panggil dia wahyu manam. Yang ketiga kita panggil dia wahyu iklam. Yang keempat kita panggil dia wahyu ahkam. Saudara. Okey, hak ni yang keempat ini milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh memutuskan hukum melalui wahyu tu tadi. Dia kata haram, dia kata halal, dia kata boleh, dia kata boleh, tak boleh, dia kata tidak, dia kata ya. Percakapan dia menjadi hukum, mimpi dia menjadi hukum, kehendak dia menjadi hukum. Maka ni kita panggil wahyu ahkam. Jadi hak ulama dan para sahabat, dia masih berkongsi yang 3 ni tadi. Hak ni ada pada Nabi dan ada pada sahabat dan ada pada aulia. Apa dia? Wahyu ilham. Yang kedua wahyu manam. Dia bermimpi. Masih lagi boleh dipakai dan masih lagi benar mimpinya. Macam mana Nabi bermimpi betul dan ulama-ulama pun mimpi betul. Tetapi rasionya sudah berkurangan. Dia hanya 1/3 sahaja daripada Nabi. Misal kata ulama-ulama ni bermimpi. Ada satu kes nama dia Sultan Nizam, nama dia Nizamuddin. Pernah bermimpi yang orang Yahudi sedang korek kubur, nak korek mamit jenazah Nabi. Dia bermimpi 3 malam berturut-turut. Ada 2 orang sedang mengorek lubang nak mengambil jenazah Nabi, nak mencuri jenazah Nabi. Maka Nabi beri mimpi pada dia, maka dia pun percaya, dia bangun, dia panggil seluruh rakyat jelata dia mencari wajah 2 orang ni. Tak jumpa-jumpa. Akhir sekali dia suruh keliling bandar negeri tu nak jumpa dia. Buat majlis makan besar-besaran, semua tak ada. Maka dia kata, wahai menteri-menteriku, ada tak lagi orang yang tidak datang dalam majlis ini? Maka kata menteri dia, ada tuanku, tetapi dia tidak menasabah orang jahat sebab dia ulama besar. 2 orang ni. Kata raja ni, aku nak jumpa dengan dia. Dia pun mari 2 orang ni. Inilah muka dalam mimpi saya. Mimpi saya. Maka dia pun pergi rumah dia. Ada sejadah lah, ada botas bel lah. Tu dia. Raja dia kata, aku percaya mimpiku tidak salah. Buka tikar dia, buka sejadah dia, ada kesan-kesan tanah. Buka papan dia, ada kesan lubang. Ikut lubang ini, sudah hampir sampai ke jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 orang ini ditangkap. Rupa-rupanya Yahudi. Sayyidina Umar pernah bermimpi bertemu dengan wajah Uwais Al-Qarani. Diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, ini wajah Uwais Al-Qarani. Dia ini amat masyhur di langit, terkenal di Sidratul Muntaha. Mereka kenal nama dia, tetapi di bumi orang tak kenal. Dia penggembala kambing sahaja. Mencarilah dia dan bertanya dia apa-apa sesuatu dengan dia. Dia boleh minta nasihat. Umar pun cari sama juga. Tak ada kampung tu. Maka Umar kata, wahai sahabat sekalian, aku nak jumpa dengan orang di kampung ni. Ada lagi. Maka sahabat-sahabat kata, ya Umar, semua sudah datang. Yang tak datang cuma beberapa orang gila sahaja. Umar kata, wah, mana orang gila? Tak, aku nak tengok. Bawa mari. Inilah dia dalam mimpiku. Wahai saudara, benarkah kamu bernama Uwais Al-Qarani? Ya. Benarkah kamu kerja begala kambing? Ya. Saudara, Nabi telah beritahu aku kamu penghuni syurga. Nak cerita wahyu ilham. Sahabat, aulia, ulama-ulama ada benda ni. Dan ada juga wahyu manam. Wahyu manam ni wahyu yang dapat melalui masa tidur. Ni dapat ketika jaga melalui ilham. Bukan ilham macam nak isi pilihan raya bila tu, bukan ilham, saudara. Itu cita-cita berdasarkan SPF punya laporan. Tu jangan panggil ilham pula. Saya tak nak beli kereta lagi lah, belum dapat ilham. Tu bukan ilham, saudara. Ilham tidak ada kena-mengena dengan urusan dunia. Dia ada melibatkan urusan ibadat akhirat. Itu dia. Baik, ini iklam.
Wahyu dia dapat mengenali orang ataupun suasana melalui tanda. Tanda sama ada tanda yang Nabi cakap, ataupun tanda-tanda peristiwa yang berlaku di akhir zaman, ataupun tanda-tanda melalui alamat-alamat yang dia baca melalui Al-Quran Karim. Dia dapat buat keluar benda tu menjadi keyakinannya, maka dia dapat ni melalui ilham. Saudara, kalau di Jepun, dia percaya binatang-binatang dapat mengesan kedatangan tsunami. Sekarang Jepun buat keputusan, dia menggunakan kaedah mengesan tsunami melalui kokok ayam jantan, melalui kokok binatang. Apabila ayam berkokok begini, maka tsunami akan datang. Maka dia memelihara ayam-ayam jantan ini untuk mengesan kedatangan tsunami. Saudara sekalian, mana mulia ayam jantan dengan aulia? Mana mulia ayam jantan dengan aulia Allah? Takkan ayam jantan tahu, takkan wali Allah tak tahu. Saudara ada berasa tak kena ke? Kalau binatang bernama ayam tahu kedatangan tsunami, kenapa aulia Allah tidak tahu? Sebab itu saudara, orang-orang sufi, orang-orang alim dia dapat mengesan akhir zaman punya kerosakan, dan dia melakukan perkara yang sesuai untuk akhir zaman. Tapi kalau kita tak dapat wahyu ilham, kita akan melakukan perkara, makin melakukan makin rosak, makin kita buat makin rosak. Sebab apa? Kita akan bertindak bagai tikus baik labu, sebab kita tidak punya wahyu ilham. Maka sebab itu untuk memperbetulkan agama mesti guna kaedah alim ulama yang bertaraf aulia. Contoh ya, kalau Nabi kata ni ilham, kalau Nabi kata di akhir zaman nanti umat Islam akan berpecah belah, hancur belah, zaman fitnah, maka bagaimana nak menyesuaikan zaman fitnah? Nak tukar menjadi zaman salafus saleh tak boleh. Tak boleh dah, sebab Nabi dah cakap akhir zaman Nabi fitnah. Kita nak tukar jadi zaman-zaman macam zaman para sahabat, tak boleh. Tetapi yang bolehnya, bagaimana nak menyesuaikan diri supaya boleh hidup di zaman fitnah, tidak mendapat kecelakaan. Ataupun Nabi kata di akhir zaman umat Islam hidup macam buih. Jadi kita fikir, bila jumpa buih nanti apa nak buat? Buih tahu aja, selanggar pun tak terbalik kapal buih. Sebab tu saya bangun ceramah, apa dia pakai nak dengar mana buih. Maka ketika itu, maka kita jangan melakukan satu kerja yang sia-sia, melukis gambar buih, beranggapan ini sebagai bukit dan gunung. Ataupun nak jelas lagi, kalau Nabi kata di akhir zaman nanti beras-beras bertukar menjadi debu-debu tepung, Nabi kata begitu, maka apa yang kita perlu buat? Apa nak buat dengan debu tepung? Jangan pula kita pakak fikir bagaimana debu ini nak tukar jadi beras. Tak mungkin dapat. Yang dapatnya ialah debu tepung yang boleh dibuat ialah cekodok, goreng, lemping sak cecah gula. Jadi kalau kita pakak mesyuarat pun kata nak tukar debu tepung jadi beras, boleh tak? Tak boleh. Maka tu namanya ialah melalui tanda melalui ramalan Nabi, tanda melalui ucapan Nabi, tanda melalui suasana-suasana Al-Quran dan hadis Nabi dan sebagainya. Maka daripada situ dia tarik bawa keluar menjadi ilham pandangan mereka. Jadi tiga ni ada pada ulama dan ada pada aulia. Dan hak ni ada pada Nabi sahaja. Adapun empat sekali ni ada pada Nabi, tetapi tiga ini bersyarikat dengan aulia. Maka daripada sinilah mereka melahirkan satu keputusan ataupun ijtihad. Maka sebab tu mereka boleh berijtihad, sebab mereka ada wahyu ilham. Siapa mereka? Itu yang kita selalu bahas hanya hari Rabu malam Khamis lah. Biasa kita akan bahas dalam ilmu tauhid berkenaan dengan siapa orang ini, siapa mereka ini, petanda mereka siapa. Okey, kemudian kata ditentukan ilmu ini iaitu yang lemah daripada mendapat berhasil baginya. Kita tidak boleh mendapat benda ni. Hari ni kalau saya tengok dalam TV ke, khabar ke, adik dia apa? Saya nak jadi ulama profesional. Tu dia. Nasib baik saya rasa-rasa kalau tak jadi Nabi pun jadi aulia jadilah. Nasib baik tak ada orang tu. Saudara, benda-benda ni ulama bertakwa ini semua bukan bentuk perjuangan. Ini bentuk pilihan daripada Allah. Yang kita kena buatnya, lakukan sebagai tugas sebagai seorang hamba. Ada satu ketubah jemaah saudara. Tuan-tuan dan puan-puan, Sami Belu pernah berkata, Sami Belu keluar dari ketubah. Nasib baik dia tak kata sabda Sami Belu. Tuan-tuan dan puan-puan, Sami Belu pernah berkata,
Setiap satu India kena ada satu doktor. Oh, tu dia. Maka daripada pahaman ini, kenapa kita tidak orang Islam? Setiap satu rumah satu ulama. Hadis Sami Belu ambil waktu tepuk. Kenapa jadi gitu? Sebab dia bercakap tidak menggunakan ilham. Dia bercakap menggunakan nafsu. Tahukah saudara, tidak boleh dikreat sebagai ulama, tak boleh. Yang wajibnya setiap rumah kita mesti lepas fardu ain. Nak lantik seorang sebuah rumah satu ulama. Ingat ulama ni saudara, ni giat marah ke? Satu rumah satu ekon punya pakar. Ni giat marah. Adapun Allah SWT ilmu hidayah bukan dapat melalui jalan kasar. Tak boleh kata ini bangunan ini adalah untuk melahirkan ulama-ulama pelapis. Ombo, sedapnya nama. Saudara, di segi kata-kata memang mudah, tetapi untuk melahirkan benda adalah apa? Payah. Sebab bukan kerja kita. Kena dapat beza ya. Saya rasa jelas Okey. Wa illa kata bukan. Wa illa fajalla rabbuna an yattasilu bihi syai'un aw yattasilu huwa bi syai'in. Kata dia, kalau tidak, kata dia, jika tiada demikian itu, maka telah besarlah Tuhan kita, fajalla, kebesaran Allah SWT, daripada dikata bahawa berhubung dengan dia sesuatu atau berhubung ia dengan sesuatu. Kalau kita boleh ambil begitu terus pergi kepada Allah, maka Allah itu merupakan makhluk. Maka sebab itulah ilmu hidayah, ilmu wasil bukan bawa kita kepada Allah, tetapi bawa kita mengenal Allah. Hari ni kita duk faham bila sebut wasil, bawa pergi kepada Allah, duduk atas riba. Tuhan bukan makhluk. Jadi yang dikatakan ilmu wasil ataupun ilmu hidayah bermakna nak mengenali ilmu bagaimana nak kenal orang yang mendapat hidayah, yang mendapat hidayah Allah. Namun nak bawa orang pergi duduk atas riba Allah, bukan begitu fahaman. Sebab tu kata dia wa illa, kalau begitu kata fajalla aw zarba. Maka besar Tuhan kata ayatu bi syar aw yatu bi wasyar. Dia tak boleh sambung dengan kita, tak boleh. Nak pergi mana tu? Nak pergi jumpa Tuhan. Bukan pada menteri. Dari segi bahasanya menghadap Allah, tetapi dari segi maknanya ialah jalan untuk kita mengenal Allah. Supaya kita dapat beza, kita hamba Allah Taala tu bersifat dengan ketuhanan. Itu dinamakan kehadrat Allah. Kata dia wa illa, jika tidak, fajalla rabbuna ayatasubi syai'un aw yattasilu wa bi syai'in. Begitu. Dan ada pula kita banding, ustaz nak sebanding pandangan Sami Belu. Ada sama terikat dengan pak ni. Ilham Sami ada. Kenapa keluarlah ketubah? Sebab kejahilan yang sudah melampau. Kejahilan yang sudah melampau menggunakan orang bukan Islam sebagai lambang contoh dalam khutbah. Saya terus sembahyang zuhur. Saya terus sembahyang zuhur. Saya kira khutbah ini sudah batal sebab memuji kafir di dalam khutbah. Lebih baik mengambil sebagai panduan. Panduan secara Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tidak ada kafir murtad sebagai panduan di dalam hidup kita. Jangan. Kalau saudara saya tahu, kalau saya sembahyang zuhur. Sebab apa? Ini khutbah sudah batal. Sebab apa? Sebab dia mengambil benda mungkar sebagai bacaan dalam khutbah. Tak boleh. Ada pula ikutlah pandangan sambil siapa? Dia bukan beragama Islam. Kita dengar boleh, tapi bukan untuk diambil sebagai petunjuk dan hidayah. Ini pengajian kita ilmu hidayah. Hidayah mesti diambil daripada orang yang mendapat hidayah. Hidayah mesti diambil daripada orang yang mendapat hidayah. Ilmu mesti diambil daripada orang yang mendapat ilmu. Kalau kita cari ilmu yang jahil, lagi berat. Dan kata dia, suatu berhubung ia dengan suatu kerana berhubung dan bercerai itu setengah alamat sifat hadis. Kalau kita kata nak bertemu Allah bermakna berjalan pergi kepada Allah, sampai kepada Allah, begitu bermakna Allah Ta'ala itu makhluk. Yang dikatakan wasil itu tadi ialah sampai dari segi pengetahuan kita Allah tu bagaimana zat, sifat dan af'alnya, maka itulah digelar wasil. Begitu juga dengan ilmu hidayah. Apa dia katakan itu? Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, bagaimana berhubung tiada serupa baginya dan tiada banding baginya. Kata Junaid, bagaimana bertemu dua benda yang tidak sama? Bagaimana boleh bersambung dengan dua benda yang tidak sama? Bagaimana boleh bercantum dua benda yang tidak sama materialnya? Benda kita tampal gam dalam air, boleh melekat ke?
Benda tak cukup dia punya syarat dia. Begitu juga bagaimana boleh bersambung antara benda qadim dengan benda hadis. Tidak sama benda banding baginya dengan baginya serupa dan banding, dan telah jauhlah demikian itu betapa sampai kepadanya. Bagaimana kita nak sambung benda yang tidak serupa, benda yang tidak serupa nak suruh jadi bercantum, mana boleh. Atau benda yang tidak sehaluan suruh bertemu, mana boleh. Satu pergi ke kanan, satu pergi ke kiri, suruh bertemu. Ya tak bertemu. Kalau hak ni pergi ke sini, hak ni ke sini, dah dia bertemu. Tapi satu pergi ke timur, satu pergi ke barat, bila nak bertemu? Satu hadis, satu qadim. Macam mana nak bertemu? Allah bersifat dengan qadim, kita bersifat dengan hadis. Macam mana boleh bertemu? Yang dikatakan bertemu tadi ialah dari segi ilmu mengenal Allah. Maka itu dikatakan sampai kepada Allah. Bukan kata siapa duduk bot atau bukan. Bagaimana nak mencari keredaan Allah? Itu dikatakan sampai kepada ilmu Allah. Jadi ni Allah, sifat dia bagian. Ni Allah, sifat dia murka kepada orang yang berdosa. Ni Allah, sifat dia kasih sayang kepada orang yang berbuat taat. Begitu. Okay. Dan kata Syekh Abu Hafsin Umar bin Muhammad bin Allah As-Sahruradi, ini pun ulama tasawuf juga saudara, radhiyallahu anhu, bahawa yang mempunyai kitab Awarif wal Ma'arif. Dalam kitab dia bernama Awarif wal Ma'arif. Kita pun tahu kitab dia, kita pun tak mengaji kitab dia. Dia sebut di sini saja. Dan diketahui olehmu bahasa ittisal, wasil. Ittisal bermakna wasil. Yang dikatakan wasil tadi, kata dia diisyaratkan kepada segala syekh yang telah disebut oleh orang-orang sufi, guru-guru sufi, ulama-ulama sufi, kata dia, iaitu tiap-tiap orang yang sampai kepada suci yakin dengan jalan zuk dan wijdan, iaitu seorang yang mencari jalan keyakinan melalui rasa hati. Saya ada petang tadi saya disoal oleh orang mari daripada Johor. Dia kata, bagaimana kita nak tahu kita ni kasih kepada Allah? Bagaimana kita nak rasa kita kasih kepada Allah? Bapak dia bertanya juga. Dia sudah mari Johor, mari nak jumpa saya je. Lepas tu bila jumpa nak balik Johor balik. Ada manusia lah betul. Jadi saya kata, dia kata, awak nak tahu awak kasih kepada Allah, awak mari sini ke kasih kepada Allah lah tu. Kalau tidak awak tak mari. Bukan pada orang kasih bila orang duduk naik bulu roma, bukan gitu, tu takut katu. Kasih ni bermakna kita buat satu perkara yang mengundang kasih Allah. Itulah kasih kepada Allah. Kita nak kasih macam kita duduk berpeluk rumah kita, tu bukan makhluk. Kasih itu bermakna kita melakukan satu usaha bagaimana nak mendapat kasih Allah. Ya awak mari sini, kita kasih dah lah tu. Pada tanya lagi bagaimana saya nak bukti kasih Allah. Kalau saudara tak cinta apa, mari ke sini. Boleh mari ke? Saudara katakanlah, kenapa saudara berada dalam stadium pukul 3 tengah hari nak tengok bola pukul 8:30? Itu tanda kasih kepada bola. Kalau tak kasih tak boleh masuk pukul 3, panah tau. Panah. Roti canai lebih 2 butir, takut lapar. Nak tunggu main bola pukul 8:30. Roti canai 2 butir. Lepas tu air mendera 2 kotak ke bawah kayak gini. Boleh mengatik. Tadi. Dah tak ngatik rugi. 3 jam tengah panah. Kenapa jadi demikian? Sebab kasihnya kepada bola. Itulah dalil. Kita kalau kita kasih kepada Allah, kita akan mari mengaji lah, kita cari tok guru lah, kita buat apa. Itulah contoh ya saudara. Contoh. Bagaimana kita nak tahu kita kasih kepada akhirat? Contoh ya, saya buat satu contoh supaya kita tahu apa makna wasil tadi. Bukan wasil siapa atau ribu Tuhan, bukan. Contoh ya, katalah kita nak pergi haji. Okey, kita nak pergi haji. Maka ni kita ni. Ni saudara lah, ni kita. Kita simpan duit 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Sampai sekat 10,000, maka kerajaan Arab Saudi tidak benar kuota Malaysia. Maka gagallah kita pergi haji. Bukan kita tak nak pergi haji, tapi disekat oleh visa Arab Saudi tak bagi sebab tunjuk perasaan. Misal contoh. Maka ketika itu, maka kegagalan ini di dalam pengetahuan Allah, bukan kehendak kita. Maka ketika itu Allah tulis sebagai haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah 100%. Walaupun kita tak pergi
Tak pergi haji. Okey, sekarang nak pergi Allah pula. Ini contoh dunia, sudah boleh nampak. Okey, sekarang kita nak mencari keredaan Allah. Maka ni kita bermula dengan belajar. Lepas tu beramal. Lepas tu berjalan. Sekat mana kita faham. Tetapi kita telah bermulakan perjalanannya untuk mencapai kepada keredaan Allah. Maka dalam perjalanan inilah digelar sebagai salikin. Di mana saja saudara berada, tetap dikira sebagai redha. Macam haji tadi juga. Saudara tak pandai lagi di sini, tak faham di sini, bengong di sini, tolol di sini, tapi tetap menjalani kaedahnya. Maka sampai di mana saja dia dikira sampai. Sebab apa? Allah bukan makhluk. Bukan berdoa sampai tu, jom siapa kata duduk atas ribu Tuhan. Oh, baru siapa? Bukan gitu. Mana perjalanan tu tepat dengan kehendak Allah. Itu dikatakan wasil. Hari ni bila siapa wasil, tak siapa lagi tu. Tu dia. Ingat siapa boleh siapa? Kita makhluk. Siapa boleh siapa kepada Allah? Kita makhluk. Sampai di sini ialah berjaya menempusi jalan yang Allah redha. Setakat mana tak kira. Tetapi ilmu itu telah ada pada kita amalannya, maka telah dikira sama. Macam haji juga. Kita tak pergi haji tapi Allah kira haji. Kita tak dapat kira sebab apa? Kita mungkin tak faham. Mungkin kita tak banyak belajar lagi. Mungkin ibadat kita tidak secukup mana. Tapi kita meninggal di sini. Maka dalam kiraan Allah, dia dikira redha. Itulah nama wasil. Namun kita nak jadi ulama belakang, mana boleh. Sebab ilmu itu milik Allah. Serta carilah ilmu macam mana pun, dia tetap mendapat sebagai taraf yang tidak sempurna. Sebab kita manusia, tidak boleh mencapai taraf ihatatun macam tadi. Okey, sekarang pelajaran kita ilmu hidayah. Mula-mula kita jahil. Lepas tu kita belajar mendapati ilmu. Lepas tu kita beramal. Selepas kita beramal, kita akan konsisten ataupun tidak, namanya istiqamah. Saudara sekalian, ilmu yang kita dapat tadi, sebagaimana yang kita belajar tadi, ialah milik Allah. Milik Allah. Beri kepada kita untuk beramal. Dan setelah itu untuk meneruskan amal. Tetapi kita sifat manusia, sedangkan ini adalah barang daripada Allah, yang harganya terlalu mahal. Jadi bila kita miliki dia, kita beramal, mungkin kita tidak jaga, mungkin hilang, mungkin lupa. Sebab kita manusia, tidak sunyi daripada lupa. Maka kadang-kadang kita lalai dan lupa. Maka ilmu ni tadi kembali balik kepada Allah. Sebab dia merupakan khazanah Allah. Maka bila kita lalai, bila kita tidak buat dia, bila kita tidak melakukan amalan tadi, ataupun kita tidak melaksanakan perintah yang kita belajar tadi, mungkin disebabkan lalai, mungkin disebabkan kita terpesona dengan nafsu, maka ilmu tadi pulang balik kepada Allah. Dan tadi kita dah belajar al-ulama warasatul anbiya. Maka dia kembali balik kepada bank simpanan dia, iaitu alim ulama. Maka di sini terpaksa kita ambil balik, pungut balik ilmu yang hilang tadi. Maka di sini keluar balik. Maka itulah fazakir inna fa'ati zikra. Maka ni fazakir balik dan dapat balik kepada kita. Sebab itulah antara murid tidak boleh berpisah dengan guru. Sebab apa? Yang ini adalah merupakan pemegang khazanah, dan ini sebagai penyimpan. Jadi bila tak ada, dia kembali balik kepada pemegang amanah. Sebab ini barang Allah, dia tak buang di tepi jalan. Misal kata saudara jatuh barang-barang mahal di tepi jalan, dia dipungut oleh security, hantar balik kepada pusat simpanan barang-barang hilang. Maka ketika itu kita pergi cari balik di sana baru dapat. Tapi kalau kita tak pergi, maka kita akan hilang untuk selama-lama. Maka sebab itulah di dalam ilmu sufi tidak boleh berpisah guru dengan murid. Begitu. Sebab dia hilang. Ilmu ni tidak akan keluar balik, pergi balik. Begitu juga Quran. Kalau kita belajar Quran, kita tak baca, Quran tadi lari balik kepada pemilik dia. Dan dia tak boleh baca. Saya pada tahun 1980-an begitu lebih kurang,
Saya balik daripada luar negara, saya cuba baca Quran. Tahu aja lah, bila kita pergi Bangkok, pergi Surabaya, pergi luar negara, mempunyai melintang patok, tak apa benda kita makan, apa kita minum, kita tak tahu. Saya balik rumah, saya buat biasa, saya baca Quran. Saya sudah mula gagap. Selalu satu Quran, satu juz tu 35 minit, kadang-kadang 40 minit, kadang-kadang 25 minit. Tetapi hari ini sudah menjadi gagap. Gagap, lambat bacaannya. Saya kata nak mati ke apa pun. Saya fikir-fikir, barangkali Quran kecil pun pergi beli besar sikit. Saya bawa balik. Saya tengok baca balik. Kenapa pelik macam pelik siam ni? Saya pun pergi balik, saya beli Quran besar ni, hak majid pakai tu. Lepas tu sama juga. Saya dah mula berpeluh. Saya kata sama ada aku tak boleh baca Quran ataupun nak mati. Saya pun masuk rumah, macam saya dekat mes, saya cuci bubur sedadah. Saya semayang 2 rakaat, berpusing. Mes tu, kabin saya berpusing. Saya dah hampir muntah. Saya sekalian. Kemudian saya cari gantung, ada jubah selai jubah bapak saya bagi. Masa dia pergi haji, dia hadiahkan saya satu jubah. Masa tu kita orang tahu aje lah, budak-budak tengah gila-gila ni. Satu jubah. Saya ambil jubah tu, baru lipas lagi jubah tu. Saya basuh, kena saya koyak kat dada. Saya jahit, saya pakai. Saya berbalik kampung. Saya tanya, Tok Lebar nampak tak? Saya berdiam je. Dia bersenyum. Lepas dia mari rumah saya. Dia tengok tempat saya kursus apa semua. Dia bersenyum. Nak balik dia balik. Sejak hari itu, saudara sekalian, saya mula berubah bacaan. Tidak boleh lagi membaca selaju yang masa saya belajar. Dan saya penuh yakin bahawa separuh ilmu sudah hilang. Maka sejak hari itulah, saudara sekalian, saya percaya dengan ajaran kita. Yalah, memang kena percaya. Bermakna ilmu boleh hilang. Saudara, ketakwaan kita pun boleh dirampas balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia milik Allah. Maka barulah pengajian kita. Maka oleh sebab itu, bila kita tahu barang ini barang Allah dan dia boleh diberi dan boleh ditarik balik, tetapi dia punya khazanah. Kalau ditarik balik, dia mesti simpan kepada pemilik dia. Katakanlah ilmu tadi, kita belajar, kita lari, malah tahu ajalah kadang-kadang 13 kali nampak muka, betul tak? Jadi bila kita absent daripada maintenance, maka ilmu yang kita dapat tadi akan hilang. Sebab dia milik Allah. Tetapi dia disimpan di dalam satu khazanah. Siapa pelik dia? Alim ulama. Maka di sini nama dia al-ulama warasatul anbiya. Maka dia akan keluar balik khazanah tadi dalam bentuk tazkirah. Maka sebab itu disebut dengan fazakir inna fa'ati zikra. Maka dia keluar balik duit kita tadi. Kita dapat balik. Sebab apa kita dapat balik? Sebab Allah Ta'ala bukan kedekut. Mari minta balik. Nak apa tu? Dulu saya tadi semalam saya ada RM20. Bos, hilang. Ambil 100. Tu dia. Sebab apa? Kita pergi dengan rendah diri. Maka dia pulang semula kepada kita. Maka beri pulang. Inilah namanya belajar. Sebab itu, saudara, dalam pengajian sufi tidak ada tamak pengajian. Tak ada. Hak tamak pengajian, saudara, Universiti Melaya dengan UPM. Tetapi kalau pengajian sufi atau pengajian orang alim, dia tidak ada istilah tamak pengajian. Andai kata saudara sebagai seorang pelajar digelar sebagai murid, maka murid ini akan sentiasa mendapat ilmu melalui khazanah. Baik, bagaimana kalau sebagai seorang ulama? Dia mendapat maintenance melalui mengajar. Okey, kalau murid careless, maka dia dapat umur semula melalui ulama. Bagaimana kalau ulama careless? Bagaimana kalau ulama careless? Dia tidak mengamalkan ilmu yang dia ada. Bermakna dia tak mengajar, dia tak mendidik. Malah orang tak ada didik dengan dia pun. Kalau dia tidak mendidik, bermakna dia bukan ulama. Kalau ulama tu tidak mendidik, bermakna dia tidak ada aset. Baik. Kalau sekiranya dia tak buat kerja ni, saudara sekalian, wa alimun bi ilmihi lam ya malan mu'azzabun
min qabli'a badil wasan. Adapun orang alim ni sendiri yang tidak didik orang lain, sedangkan dia sudah ada aset khazanah, saudara, diazabkan dahulu daripada kafir menyembah berhala. Pasal apa? Sebab siapa yang nak angkat berdoza yang jatuh parit. Kalau kancil jatuh parit, berdoza boleh tarik. Kalau berdoza jatuh parit, saudara tahu tak buat macam nak buat? Workshop datang, kerak sekates buat naik. Sebab berdoza, saudara. Dia punya tayar dia pun muat trailer. Bukan macam kancil. Jadi kalau hak ni jatuh, saudara, binasa dunia. Binasa dunia. Sebab apa? Sebab tidak ada lagi orang yang akan memberi khazanah kepada macam kalau kita lah, bank negara, bank kerak. Lah, mana bank bawa? Sebab itu dalam proses ini kita panggil dia al-ulama warasatul anbiya. Fungsi ini, kalau yang ini tidak berjalan, maka mu'azzabun min qabli abadi wasan. Yang ini tidak berjalan, dia tidak mendapat khazanah. Maka dua-dua ni bermakna kena sentiasa bergerak. Ada juga kadang-kadang kita sudah mendapat bekalan yang banyak. Tetapi ingat, kita draw banyak mana duit pun, duit akan habis. Begitu juga ilmu. Kita mengaji banyak mana mengaji pun, kita akan lalai, kita akan tak faham, dan kita akan terlupa semula. Seketika itu kita perlukan kepada injection kedua. Kita tidak dapat mendapat injection kedua sebab pengajian sudah tamat. Maka di situ bermulanya kehancuran. Maka sebab itu dalam pengajian sufi, dia tidak ada tamat pengajian. Dia ada sentiasa belajar. Kalau tak pandai berada dalam majlis ilmu, sudah pandai, dia kena didik orang lain. Wa'imah keluarga dia ke, wa'imah dia, kalau dia banyak lagi, dia buka sekolah baru ke, dan sebagainya. Sebab saudara, benih yang baik mesti membekalkan anak benih yang baik. Begitulah ulama tadi. Ini kita perbahasan ilmu hidayah. Sama juga dengan ilmu yang lain, sebab dia berbentuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa jelas. Zuk dan wijdan dapat melalui cita rasa dan pemberian. Wijdan bermakna ilmu yang diberi oleh Allah digelar sebagai wijdan. Tidak macam ilmu dunia, boleh dicari melalui usaha. Maka iaitu beberapa martabat dalam wusul, beberapa martabat di dalam perjalanan sampai kepada Allah. Maka setengah daripada mereka itu, di antara orang yang mendapat wasil tadi, orang yang mendapat Allah dengan jalan af'al, iaitu martabat dalam tajalli, maka panalah fa'ilnya dan fa'il lainnya kerana berdirinya serta fa'il Allah. Ada satu martabat dia mendapat melalui af'alullah, bermakna Allah pimpin dia dalam bentuk gerak-geri. Sentiasa mendapat ilham daripada Allah, sentiasa mendapat pimpinan daripada Allah. Dia tidak melakukan maksiat, dia tidak berminat menderhaka kepada Allah, sentiasa di bawah keredaan Allah. Jadi kita panggil dia halun mardiyah. Dalam ilmu tasawuf dia panggil halun mardiyah. Sentiasa di dalam keadaan Allah redha, dari segi perbuatan dia, dari segi ibadat dia dan sebagainya. Jadi satu ini kata dia. Dan keluarlah ialah hal ini daripada tabir dan ikhtiar. Dia tidak punya keluh kesah, dia tidak punya gundah gunala, tidak. Dan ialah martabat dalam usul. Satu jenis usul, satu jenis wasit, iaitu dia sentiasa dipimpin oleh Allah dari segi gerak-geri dia, dari segi minat dia, dari segi hemah dia dan sebagainya. Dan setengah dari mereka itu, ada lagi golongan yang satu peringkat lagi, terhenti pada makan hebah dan jina, daripada yang terbuka hatinya, daripada memandang jamal dan jalal. Ada satu jenis lagi sekalian, dia tidak punya usaha yang banyak. Dia dapat melalui memandang kebesaran Allah, memandang ketinggian Allah. Melalui martabat ini, kata dia, dengan jalan sifatnya, iaitu martabat usul. Dengan jalan sifatnya, bermakna dia berbudi pekerti berdasarkan kepada direct pimpinan daripada Allah. Saya pernah berlaku, dia ni aku tengok sekolah orang putih, kenapa jadi baik? Kenapa jadi amalannya baik? Aku sekolah pondok tapi jahat. Pasal apa? Pasal satu pimpinan terus daripada Allah, satu bergantung kepada usaha. Saudara, orang ini, orang bergantung pada usaha, dia tidak ke mana-mana. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang worse daripada orang yang lain. Adapun yang kedua ni sekalian, dia tidak mencari, dia tidak menuju jalan itu asalnya,
Tetapi dia didatangi oleh Allah satu perasaan hebat, jinak dan terbuka hatinya daripada memandang jamal dan jalal. Dia rasa macam dia nak jadi orang baik, dia rasa dia nak beribadat, dia rasa dia nak mengaji. Sedangkan dia belajar di Jepun, belajar di Miami, belajar di England. Sudah pejam-pejam mata. Berapa ramai di kalangan kita yang sekolah pondok? Berapa ramai sekolah pondok? Setahu saya ada yang sekolah putih, ada sekolah kat England, ada Amerika. Hak ngaji pondok gimana, saudara? Striker bola sepak ada. Saudara. Ada satu orang ketua kelompok pun ada, nama dia Jin Jerawat. Pernah belajar pondok, saudara, dan bertaraf alim, tetapi jadi ketua perompak, digelar sebagai Jin Jerawat, mati ditembak oleh polis. Dia pondok tu. Saudara. Nak ayat cerita, orang yang dibelajar agama belum tentu. Sebab apa? Dia bergantung kepada usaha dia. Adapun hak ni, saudara, bergantung kepada hebat, jinak hati, terbuka hatinya daripada memandang jamal dan jalalullah. Ini tajalli dengan jalan sifatnya. Allah Ta'ala pancarkan nur cahaya dalam dirinya. Sudah berasa tak sedih kalau kita celak mata, katanya nak jadi apa? Striker bola sepak. Tiba-tiba pakai kopiah, pakai serban. Saya nak tanya, siapa yang ubah tu? Siapa yang ubah cita-cita kita? Ada setengah orang tu niat cita-cita nak jadi alim ulama, jumpa-jumpa menjadi kontraktor pasang kabel elektrik. Subuh pukul 8 penat. Tapi masa belajar lu cita-cita nak jadi ulama. Pasal apa? Pasal bukan dengan melalui usaha. Hak usaha itu satu hal, tetapi tidak cukup kuat nak dibandingkan dengan hebat, jinak yang terbuka hatinya daripada mana jamal dan jalan, dan ila tajali dengan jalan sifatnya. Tak sama lagi dengan jalan yang pertama, dengan jalan fa'il, dalam usul. Habis yang kedua. Yang ketiga, setengah daripada mereka itu yang dapat menuju kepada Allah tadi, orang yang naik pandangnya kepada maqamul fana. Ini sudah mungkin yang besar, susah nak urai. Ini yang tertinggi, maqamul fana, padahal meliputi atas batinnya segala nurul yakin. Orang ini, saudara sekalian, kita pandang mukanya, kita ingat Allah. Orang yang ketiga ni, dia tak ajar kita, tapi kita tengok muka dia, oh, aku belum sembahyang Zuhur. Sebab apa? Pancaran cahaya yang melepasi sanubari kita. Kita tengok muka dia, aduh, lama aku tak pergi masjid. Dia tak cakap. Kerana apa? Kerana dia telah meliputi atas batinnya cahaya tadi segala nurul yakin, bersinar tembus keluar. Maka tiada memandang ia lain daripada yang dikasihinya, dan nyatalah baginya dia berada dengan Allah sentiasa. Dia tidak punya dengki, dendam, dan dia tidak punya insting nafsu. Orang ini, saudara, biasanya Nabi dan Rasul, para sahabat dan aulia Allah. Kita tengok muka dia cukup untuk kita mendapat petunjuk. Tak payah ajar. Macam kita dah ajar setengah mati tak ada lagi. Dia dah tengok dia saja. Oh, aku sudah lama tak semayang. Jumpa selipar dia saja. Ini selipar tu, aduh, aku lama tak pergi mengaji. Tengok selipar dia. Saudara. Tengok pokok kayu yang dia tanam. Ini dah pokok kayu untuk guruku yang tak. Lantas kita terfikir, oh, malam tadi aku lupa bangun semayang mak. Tengok pokok dia tanam. Tengok pokok dia, bukan tengok Tuhan dia. Orang ini, saudara, sarah yang ketiga. Agak-agak siapa? Inilah dikira sebagai aulia. Dia punya cahaya nurul yakin ada dalam hatinya, meliputi permukaan hatinya cahaya yang digelar sebagai nurul yakin, yang tembus keluar dan melepasi kepada orang beriman yang lain. Dan orang, secontoh beginilah, saudara, kita naik kereta kita lampu mati sebelah lagi keceng, dah tu malap lah tu. Lepas tu mari kata masjid lampu cerah, dia pacang pokok kayu nampak tak kita? Kereta dia tak ada, dia spotlight, pancaran dia ke bangunan sebelah sana. Kereta kita nampak cahaya. Sebab apa? Sinaran cahaya kereta besar tadi terlalu hebat. Jadi orang ni, dia punya cahaya dalaman dia terlalu kuat, sampai kepada kita tengok muka dia, kita teringat kepada Allah. Kita tengok pokok kayu yang dia tanam pun kita teringat sebab pancaran dia terkeluar daripada kotak hatinya, melepasi sempadan manusia. Orang ini, saudara, dia boleh memimpin orang lain.
dia boleh memimpin orang lain. Dia boleh bawa orang lain kepada Allah bersama diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia punya power dia, dia punya apa? Kuasa kuda apa ni? Horsepower dia lebih. Kita sakup belakang dia setakat 3 butir kereta tak ada pasal punya. Macam kereta ni, kereta sebutir rasa kita. Sebab apa? Kita power kita 3 silinder. Lepas tu pakai minyak pula RON 95. Sikit saja pergi asap kita. Wah, betul pula pelak mampu sebutir. Orang ni dia, yang ketiga ni dia punya cahaya yang hebat. Jadi saudara sekalian, ini namanya ma'rifat, ilmu ma'rifat. Berapa tempat kita tahu ni? Banyak esok ni. Mohon kan kita. Dan setengah daripada mereka itu yang ketiga. Dan di sana mati dalam syuhud. Wallahu a'lam. Sekian aku maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alim ya Rahim. Iftah alaina wa ala zurriyatina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan ke?